Okay, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana kita nak generatekan gambar-gambar yang bukan sahaja cantik tapi dia kena dengan emosi yang kita nak portray dalam posting kita tu. So dekat dalam ni saya nak portraykan marketer yang tengah frust. So dia frust sampai nak jadi bertukar jadi super saya kan. Macam Dragon Ball tu. So macam mana kita nak buatkan gambar tu dia jadi macam ni. Nampak real, nampak fun dan eye catchy. Itu yang paling penting lah. Kalau kita buat gambar untuk posting, kita nak benda tu dia boleh buatkan customer untuk stop scroll. Itu fokus utama untuk gambar. Fokus kedua dia adalah untuk kita connectkan dengan emosi diorang, kena dengan jiwa diorang, kena dengan apa masalah yang diorang hadapi ataupun apa impian yang diorang nak capai. So, dalam kes ni saya buat untuk masalah lah. So saya tunjukkan kepada anda prompt. So basically, saya gunakan GPT Assistant, di mana GPT Assistant ni kita ada banyak lah. Kita ada Aira, Caca, Ella, Lexi, Sifu dan macam-macam lagi. So untuk createkan prompt, saya ada satu spesifik iaitu McJenny, spesifik GPT Assistant, di mana McJenny ni dia tolong kita untuk generatekan prompt tu. Tapi sebelum saya gunakan McJenny, saya kena dapatkan idea nak gambar yang macam mana dulu. So dia ada pelbagai jenis proses lah sebelum kita come out dengan gambar-gambar yang macam ni kan. Alright, so saya tunjukkan kepada anda daripada atas dulu. Apa yang saya buat adalah dekat sini saya bagilah konsep saya initially untuk conversation ni saya nak buat video. So saya buatlah prompt dan dalam masa yang sama GPT ataupun conversation ni dia belajar apa fokus utama saya sebenarnya. Kemudian bila saya dah dapat some idea, saya terus continue kat sini sahaja. Apa saya nak buat? Saya nak buat next posting pun saya terus continue dalam conversation yang sama sahaja. So dalam satu conversation, kita boleh gunakan pelbagai jenis orang kata GPT assistant. Okay? So, kalau kita type alias kat sini, kita boleh select GPT assistant yang mana yang kita nak gunakan. Jadi dalam satu conversation ni, dia boleh ada banyak GPT assistant. Bukannya setiap satu GPT assistant tu kita gunakan conversation yang berbeza-beza. Tak. Kita boleh guna dalam satu conversation yang sama macam ni, macam sekarang ni. Conversation yang sama, yang ini saya gunakan Kara, yang ini saya gunakan Siti. So nampak dia punya ikon dia berbeza. Ini Kara, ini Siti, dan bawah ni pula Ella, dan yang ini pula Ella lagi, saya pakai Ella, dan ini adalah Adela, dia bantu. So, kalau nak hasilkan gambar yang kena dengan apa yang kita nak buat, make sure korang gunakan dalam satu conversation saja. Lebih mudah. Right, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah macam mana kita nak cari idea untuk kita dapatkan gambar yang macam mana yang sesuai dengan posting kita tu, dengan copywriting yang kita nak buat tu. Okay, so kat atas ni saya dah settle lah copywriting yang saya dah buat, saya nak gunakan tu. Dan dekat bawah ni adalah untuk saya generatekan gambar. Right, so saya tanya dekat Adela ni, kalau copywriting atas ni saya nak guna gambar ni. First saya tanya dia, saya nak guna gambar ni sesuai tak? Dia kata sesuai. Okay, boleh, sesuai. Tapi sebab gambar tu saya baru guna untuk posting yang lepas, so saya nak try guna gambar yang lain pula. Saya nak try variasikan gambar saya yang lain. So, saya tanya dia, kalau nak guna gambar yang menyentuh emosi macam mana? So, dia bagi tahu gambar marketer yang stres, gambar eureka moment, gambar komersial yang naik, gambar tim bekerjasama, gambar pelanggan yang berjaya. Jadi, bila dia bagi cadangan macam ni, kita sebagai manusia kena fikir dulu, cadangan ni okey ke tidak? Okay? Macam saya tanya dia balik. Headline copywriting kan kita pakai macam ni. Dah buat macam-macam iklan tapi sale masih tak meningkat. Mungkin kena start dengan pre-marketing dulu. So maybe gambar marketer yang stres lagi sesuai kot. Saya tanya dia sebab dia bagi ni gambar marketer yang stres. Yang bawah-bawah ni saya rasa macam tak sesuai. So saya tanyalah dia balik. Tanya Adela tu balik. Kita converse dia macam kita tengah berbincang dengan kita punya creative designer kita ke kan. Dengan staff kita tu. Kita berbincang dengan dia. Tanya dia. Okay. Let's say katakanlah dia bagi jawapan yang macam ni kan. So visual gambar yang sesuai, gambar yang stres, gambar yang sesuai. Alright. So saya suka dengan cadangan dia gambar marketer dan dekat sini kita akan dapat idea. Oh, kalau gambar stres memegang kepala atau melihat laporan iklan, okey, gambar stres ni dah okey dah. Cuma saya dapat some idea, saya nak dia berdiri, dia jerit. Sebab stres melampau kan. Belakang dia tu baru ada gambar yang berselerak. Samalah dengan apa yang dia bagi ni.
Saya cuma suruh dia tweakkan sikit, tukarkan sedikit. So, yes boss, idea gambar ni memang on point dan confirm boleh buat audience rasa lebih relate dan tertampar. So, dia confirmkan apa yang saya bagi tu okey juga. Mungkin okey juga kan. Alright. So, kalau macam tu, dia bagi macam ni, tangan kepala menjerit semua. So, lepas saya dah setuju dengan apa yang dia suggest kat sini, saya gunakan Mac Jenny punya GPT Assistant. Okay, Mac. So, okay Mac, buatkan prompt untuk gambar atas ni. So, Mac ni ataupun Mac Jenny, dia specialize untuk craftkan prompt gambar menjadi macam ni. So kita tak perlu nak type yang ni. Tapi based on apa yang kita dah discuss ke atas, saya suruh Mac pula. It's like macam kita tengah bersembang dekat dalam grup WhatsApp yang ada semua staff kita. Kita ada Mac Jenny, kita ada Adela, kita ada Lexi dekat dalam grup WhatsApp tu. So kita sebagai leader, sebagai ketua, kita arahkan Mac, buatkan satu posting, buatkan satu prompt untuk gambar macam ni. So Mac akan tengok dekat atas ni, Mac Jenny, dia akan tengok gambar-gambar ni semua. Okay. And then dia bagilah macam ni. So saya dapat some ideas. Saya nak tambah sikit. Biar idea watak cerita Dragon Ball masa Goku mula-mula jadi Super Saiyan tu. So dia kata best boss. So nampak tak? Macam kita bersembang dengan kita punya staff. Dia punya gaya ni memang sangat best. Bila kita bersembang, kita brainstorm tu kan. Ibarat macam saya dah ada 16 staff yang memang hari-hari kita orang converse dekat dalam WhatsApp group. Inilah WhatsApp group saya. Orang lain WhatsApp group dekat WhatsApp, saya WhatsApp group dekat dalam chat GPT. Kan? So, ini prompt baru yang dia buat. And then saya try menggunakan dalam Image FX. Lepas tu dia tak dapat nak generate lah mula-mula tu. Mula-mula tu dia tak dapat nak generate. Lepas tu saya try dekat dalam GPT ni, saya suruh dia generate menggunakan GPT-4o yang biasa lah. Okay, saya padamkan dekat sini. Saya padamkan, so dia akan jadi GPT-4o biasa. Bukan lagi ni. So, dia kata tak boleh generate gambar sebab rambut Super Saiyan tu melanggar konten polisi. So, saya tahulah dekat dalam ni sebab kita ada buat prompt dia adalah Super Saiyan from Dragon Ball. So, maksudnya dekat Image FX pun sebab tu dia tak boleh nak generatekan what we call gambar karakter yang saya nak tu lah. Kan? So, saya suruh Mac Jenny tu. Okay, Mac, ubah sikit karakter Super Saiyan ni. Banyak platform akan restrict dan tak boleh nak generate gambar. So, apa yang boleh kita buat untuk adjust prompt ni bagi seakan-akan sama. So, Mac pun bagi macam ni. And then saya try lah dekat dalam pastekan kat dalam Image FX ni. So, bila saya paste, dia bagi gambar macam ni kan. So, saya nak lah apa benda Super Saiyan dekat kepala dia punya ni kan. So, tak best. Benda tu tak best. Jadinya, saya bagi tahu dia kat sini. Okay, tak jadi macam ni Mac. Nak kena aura tu dekat seluruh badan. Ada electric charger sikit. Lepas tu nak muka Melayu. Dan dia berdiri depan meja. Background dia tu baru ada meja dengan laptop semua tu. So saya suruh dia try balik adjust. Dekat sini dia macam pening sikit. Dia ingatkan saya suruh suruh dia buat gambar kan. Tak. Aku tak suruh pun kau buat gambar Mac. Aku suruh adjust prompt je. So macam tu. So dia kata okay boss, maaf tersilap langkah sikit. So nampak tak? Macam kita bersembang dengan staff kita. So dia adjustkan dia macam ni. Lepas tu saya tak perasan sebenarnya hands on head ni sebab tu dia generate gambar macam ni. Bukan hand. Saya bagi tahu lah dia bukan hands on head. Saya tanya dia balik, tahu tak pose Goku masa jadi Super Saiyan macam mana? Dia genggam tangan dia, lepas tu badan dia macam bongkok sikit kan. Lepas tu dia kata okay, dia tahu macam dia dapat bayangkan, imaginekan benda tu. So dia masukkan benda tu dekat dalam prompt. So ini adalah prompt dia yang dia bagi dan saya masukkan dekat dalam Image FX yang kedua ini. Dia bagi terus gambar yang macam ini. So saya tengok tu macam wow, this is what I want. Kan? So dia bagi tahu kat dia, nice lah Mac. Nice gila bos, terbaik lah. Ni memang visual Super Saiyan vibe dengan gaya marketing yang penuh emosi. So bila saya dah dapat benda tu, kita nak letaklah headline sikit, hook, viral hook dekat dalam gambar ni kan. So saya pilih gambar ni. So saya gunakan Milo pula. Okay, Milo. Sebab Milo ni specialize dalam creating hook. Okay. Dia akan buatkan hook-hook. Cuma dekat sini macam hook dia bagi ni. Viral hook fun. Okey jugalah kan. Cuma saya rasa macam tak berapa nak kena dengan apa yang saya nak. So saya minta pula Sifu. Sifu bagi contoh lain. Sifu ni dia pakar dalam create headline jenis hook ke jenis apa ke tak kisah. So Sifu bagi macam ni. So bila saya nak saya nak suruh dia kalau ayat macam stress sale down sampai nak jadi Super Saiyan. Saya bagi contoh lah dekat dia kan gambaran apa yang sebenarnya yang saya nak visualizekan dekat dalam gambar. Saya nak masukkan dekat dalam gambar tu.
So dia bagi ayat macam ni, rasa menjunam sampai rasa nak jadi super saya, bla bla bla, semua ni kan. And then bila fikir-fikir-fikir, apa ya saya guna? Saya gunakan balik yang asal, yang Sifu bagi. Dah try macam-macam tapi sale macam gitu-gitu je. So saya rasa macam, sebab saya fikir super saya ni tak semua orang tahu kan. Mungkin lah kalau target market saya tahu kot marketer super saya ni macam mana kan. Tapi tak semua orang tahu, so saya tak nak gunakan benda tu. Tapi mungkin dalam dalam gambar yang lain kita boleh gunakan hook-hook yang macam sale drop tak power. Try lah variasi of kita punya headline dekat dalam gambar kita tu kan. Hook dekat dalam gambar kita tu kita try je masukkan semua ni. Test mana yang lagi okey dan terhasil lah. Bila dah dapat tu saya masukkanlah dekat dalam, saya masukkanlah dekat dalam gambar. So edit kat sini, masukkan teks dia, masukkan sikit kita punya ni. So kat sini saya tak buat tadi, yang apa yang saya tak buat adalah saya tak tanya dekat Mira untuk analysekan gambar ni. So kalau kita nak suruh Mira analyse gambar ni pun boleh juga. Kita boleh copy and then kita masukkan kat sini. Kita bagi Mira marketing image review, dia tak gambar ni. Kita tanya Mira. So tak perlu mention nama pun sebenarnya. Tapi kalau nak mention pun boleh. Jadilah macam ni sikit kan. Gambar ni boleh digunakan tapi ada beberapa cadangan untuk bagi lebih impactful. Ekspresi muka. So dia bagi tahu ekspresi muka ni kalau karakter tu nampak lebih stres, muka berkerut, mata terbuka luas dan lebih menyentuh emosi prospek. Takut, saya stres siapa. Oh ni bagi komen je. So, overall gambar ni dah ada asas yang baik, cuma kena adjust sikit untuk lebih match dengan hook dan emosi yang nak disampaikan dalam copywriting. Nak cuba improve lagi atau proceed dengan ini. So, saya dah proceed je lah yang ni. Bagi saya yang ini pun dah okey lah. Dah cukup dah gambar macam ni kan. Tak perlu nak ni sangat. Alright, so itu adalah cara bagaimana kita nak buat gambar yang emotional, yang kena dengan emosi pelanggan. Bukan sekadar cantik, tapi dia kena dengan emosi pelanggan. Alright, check it out.